SKPM G2. Hadirin yang dimuliakan, bagi memberkati wacana ilmu kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama menadah tangan membaca umul kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iya, kena dan ni lepas macam dekatkan dulu, cuba cakap sikit berjaga sabaria dulu. Ya kenalkan nama Mak Tanja. Boleh dengar tak suara saya? Amin, amin ya rabbal alamin. Majlis pada pagi ini kita mulakan dengan menjemput yang berbahagia Datin yang mendengar sepatah dua kata. Dipersilakan Datin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Zarina selaku Rasanya tak ada apa. Sekarang kalau kita jangan tak dengar tu, itu mak punya handphone connection bagi bengkel SKPM G2 pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana bersama-sama SPB terutama dari unit USS ini dalam kita membicarakan tentang SKPM G2 standard 4 khususnya semasa PKP ini kita menjangkakan bahawa PKP ini akan berlarutan dalam jangka masa yang agak lama, di mana guru-guru jika pun sekolah dibuka tetapi nanti anak-anak murid tidak bersekolah kecuali mereka yang akan menduduki peperiksaan iaitu murid tingkatan 5 dan juga pelajar-pelajar tingkatan 6 nak bercakap tentang PKP ni pun kita tak sure kerana ia di bawah MKN dan juga KKM. So kita Kementerian Pendidikan telah pun di pihak pengurusan tertinggi di KPM telah pun berbincang mengenai bagaimana untuk guru-guru melaksanakan PPP semasa PKP dan juga garis panduan yang perlu diikuti semasa PKP dan juga pasca PKP nanti semua garis panduan telah disediakan cuma ia akan dikeluarkan apabila tiba pada saat tiba ada keperluannya nanti So yang pentingnya guru-guru kita diberi motivasi, diberi sokongan untuk terus mengajar anak-anak kita demi kelangsungan pendidikan mereka. So itu adalah tanggungjawab dan amanah yang perlu kita pikul, yang perlu kita laksanakan sebagai pendidik. So sudah pastilah mereka ini harus kita capai cari mereka manakah mereka boleh menyampaikan ilmu yang seperti yang sepatutnya dan tidaklah mengikut silabus sepenuhnya kerana ia akan memberi tekanan kepada anak-anak jika ia boleh dilaksanakan teruskan. So guru-guru perlu mengikut kesesuaian dirinya dan juga kesesuaian murid-muridnya. Kita tak nafikan bahawa ramai guru yang masih berada di kampung kerana sebelum PKP adalah cuti sekolah. So ramai yang berada di luar kawasan dan kawasan berkenaan mungkin ada capaian internet dan mungkin juga tiada ada yang ada yang tiada lah. Begitu juga dengan anak-anak murid kita murid kita lagi mereka juga kalau di rumah ada tetapi ketika ini berada di rumah datuk neneknya di kampung. So itu juga harus kita ambil kira. So dalam masa yang terdekat ini tuan-tuan dan puan-puan pihak GPN mahukan perlukan data di mana bagi murid yang tiada capaian internet ataupun bagi murid yang tak boleh dihubungi langsung. So kita perlu ada mekanisme di mana apa yang perlu kita laksanakan untuk murid-murid ini. Mereka tidak boleh ditinggalkan langsung.
Perlu ada mekanisme di mana kita perlu capai murid ini, kalau bukan secara maya tetapi secara fizikal, di mana kita perlu menghantar modul ataupun bahan bacaan dan sebagainya kepada mereka melalui pos, dan juga adalah cara-cara lain Okay, untuk SKPMG tu terutama standard 4 bagi SPD ni, kita lihat kepada standard 4 di mana guru boleh menilai diri sendiri ataupun kita kata penilaian sendiri ataupun penilaian oleh pihak pentadbir. Okey, semasa PKP ini ada saya menerima keluhan daripada guru-guru mengatakan bahawa pengetua guru besarnya hendak mencerap mereka. So ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan mereka, bagi mereka yang tiada capaian internet, yang berada di kampung di mana laptop pun tertinggal dekat rumah, yang hanya boleh menggunakan handphone, so mereka terpaksa buat bahan bantu mengajar dan nak cari murid, kalau tak cukup muridnya 30 orang, ada 10 orang saja. So dia menimbulkan kegusaran di kalangan guru-guru. So saya berharap semasa PKP ini PGB tidak melaksanakan pencerapan tetapi melaksanakan pemantauan. Pemantauan boleh dibuat mungkin dalam 10 minit saja masuk ke kelas cikgu A, kan kejap lagi petang dia masuk kelas cikgu B, masuk sekejap aja nak lihat bagaimana murid-murid belajar dan juga apakah bahan yang cikgu gunakan. Kalau nak cerap tu bolehlah tengok aspek murid, bolehlah tengok aspek guru, boleh tengok bahagian-bahagian tertentu lah dalam PDP guru itu. Tidaklah duduk begitu lama daripada saat pertama hinggalah saat akhir guru itu. So ini akan menimbulkan, saya sebut tadi, stres, tekanan kepada guru-guru. Kerana tidak semua guru-guru kita mahir dalam mengajar secara online. Itu sebabnya kita dengar ada PPD yang melaksanakan kaji selidik mengatakan cikgu hanya memberikan kerja rumah saja, memberikan tugasan saja, tetapi tiada PDP dilaksanakan. PDP maksudnya cikgu kena menerangkanlah, kan? Menerangkan konsep ataupun menerangkan bagaimana untuk melaksanakan tugasan berikut, tetapi ia tak berlaku. Mungkin tidak berlaku dari segi ilmunya itu, ilmu menggunakan Meet contohnya, atau ilmu menggunakan Microsoft Teams atau menggunakan Zoom. So untuk itu kita sebagai pegawai di PPD dan juga di jabatan harus mengambil cakna perkara demikian. Itu sebabnya kita melaksanakan bengkel-bengkel untuk meningkatkan kemahiran guru dalam bidang ini. So seperti yang Menteri Pendidikan kita sebut malam tadi, kita dah berubah daripada norma dahulu kepada norma yang baharu. So guru harus menerima, para pendidik harus menerima norma ini. Bukan hanya guru-guru tetapi juga anak-anak kita dan juga ibu bapa, masyarakat. So dalam SKPMG itu ini, ia merupakan rujukan, rujukan untuk pentadbir, rujukan untuk guru-guru, rujukan untuk pendidik, bagaimana untuk melaksanakan PDP itu. Adakah PDP kita menyeronokkan? Mungkin refer kepada SKPMG itu tadi, apakah yang patut kita buat untuk menjadikan PDP kita menarik. Kalau sekali kita buat hari ini, tengok muka cikgu je, tak ada bahan aja, macam tengok muka saya hari ni, kalau dah sampai sejam macam ni, adakah ia menarik? Kan? Adakah PDP itu menarik? So esok cikgu buat kelas daripada 30 orang, dah tinggal 10 orang saja. So walaupun melaksanakan PDP secara online, secara maya begini, PDP itu harus menarik. Dalam cikgu mempersembahkan mempersembahkan pengajaran harus menarik lah. So refer, kalau kita rujuk kepada standard 4, semua dah ada kat situ. Semua dah ada kat situ. Bagaimana nak skor 4, bukannya kita nak skor tu, tetapi kita nakkan PDP kita efektif dan berkesan untuk anak murid kita. So itu saya serahkan nanti kepada penceramah kita, Encik Zainuddin ada. Minta maaf tak address Encik Zainuddin tadi.
Cik Zainuddin, semua KPPD ya. So hari ini kita menimba ilmu, walaupun bagi mereka yang dah ada ilmu itu kita refresh ya, sepatutnya setiap ilmu itu harus kita sentiasa ulang-ulang ya. Bila kita ulang-ulang kita akan lebih mahir ya, kita akan mahir, dia dah ada dekat fingertips, bila orang tanya je dah boleh jawab ya, terus saja. So kita ni pegawai-pegawai di jabatan dan juga di PPD, SISC Plus semua, kita adalah orang rujukan ya, tempat rujukan guru-guru kita dan juga tempat rujukan pentadbir kita. So ada PPD yang telah melaksanakan kunjung bantu ke sekolah secara maya. Alhamdulillah, tahniah dan syabas. So salah satunya juga lihat kepada kualiti PDP guru itu sendiri ya. So itu saja buat kali ini. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan ya, teruskan memberi sokongan kepada para pendidik dan juga anak-anak didik kita dan dapatkan kerjasama daripada pihak ibu bapa juga. So sekian untuk kali ini, nanti kita jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih Datin atas ucapan itu tadi. Sebagaimana yang kita maklum ya, SKPMG 2 ni adalah panduan pengoperasian sekolah, membantu supaya proses kerja di sekolah tu lebih sistematik. Kemudian alat membantu PGB mengawal operasi sekolah, dan yang penting sekali ialah standard 4 itu sendiri untuk mengubah senario di dalam bilik darjah. Justru pagi ini kita berpeluang mengadakan satu perkongsian ilmu mengenai standard 4 SKPMG 2. Jadi tanpa membuang masa, majlis mempersilakan Encik Zainuddin bin Abdullah, Nazir Kanan dari Jemaah Nazir Negeri Selangor, untuk berkongsi ilmu dengan kita mengenai standard 4 SKPMG 2. Jadi dipersilakan Encik Zainuddin. Okey, terima kasih Puan Zarina. Nampak tak ni Zarina? Nampak. Alhamdulillah. Okey, nampak tak? Nampak. Okey, bismillah. Jelas. Saya mulakan ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha Puan Kepala Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, Ketua Pengarah Kanan Satu Sains Sosial Puan Zarina binti Abdullah, Penolong Kanan, Penolong Pengarah, Ketua-Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Negeri Selangor, Pegawai-pegawai akademik, rakan-rakan SIC Plus khususnya, dan Muslim Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, justru dengan inayah dan kurnianya dapat kita bersama-sama dalam majlis ilmu pada pagi ini secara maya. Saya Zainuddin bin Abdullah yang kini berkhidmat dengan Jemaah Nazir yang ditempatkan di Negeri Selangor. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak JPN Selangor di atas undangan ini untuk saya berkongsi sedikit ilmu yang ada dalam saat saya sedang menuju ke arah persaraan wajib ini, insya-Allah. Sesi pada pagi ini adalah bersifat perkongsian ilmu ya. Jadi sesi ini telah dirancang awal oleh Puan Zarina dan pada mulanya beliau nak mengadakan di JPN Selangor, tetapi entah macam mana kita dikenakan perintah PKP disebabkan wabak coronavirus ni. Jadi saya telah berbincang dengan Puan Zarina untuk tujuan perkongsian ilmu ini wajar diadakan selama satu hari bersekali dengan satu perbengkelan sebenarnya bagi tujuan pemantapan SIC Plus. Tapi tak apalah, mungkin kita boleh adakan begitu apabila suasana dalam negara kita sudah kembali normal, dan semestinya approach kita nanti adalah ke arah apa yang dikatakan the new normal. Itu seperti yang dikatakan oleh Menteri Pendidikan kita. Jadi kita perlu bersedia ke arah pendekatan itu mulai sekarang. Baiklah, untuk seterusnya sesi pada pagi ini akan mengambil masa tak lama ya, lebih kurang sejam lebih sahaja, termasuk dengan sesi soal jawab sekiranya berkesempatan.
Tajuk perkongsian ilmu yang akan saya sampaikan adalah mengenai SKPN G2 yang berfokus kepada standard 4 iaitu berkaitan dengan PDP. Tadi Datin Farida juga dah cakap pasal kepentingan standard 4 ini. Jadi memang betul standard 4 ini amat berkait rapat sekali dengan kerja buat SIC Plus, khususnya termasuk pegawai akademik baik di peringkat jabatan maupun di peringkat PPD. Dengan percambahan ilmu dan pengetahuan dalam aspek ini, diharapkan SIC Plus akan lebih mantap dalam usaha membimbing guru-guru nanti, insya-Allah. Baiklah. Kita pergi terus pada sesi ini. Pertama sekali sebelum saya nak mulakan standard 4 ini, saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan sekalian sedikitlah definisi mengenai pembelajaran dan pengajaran. Okay, kalau kita melihat di sini dari sisi pembelajaran dan pengajaran, kita lihat pembelajaran seperti kata Calvin Seifert 1983 mengatakan bahawa pembelajaran sebagai perubahan tingkah laku yang agak kekal selepas mengalami pengalaman tertentu atau ulangan pengalaman. Manakala Wayne Wheaton juga mengatakan bahawa pembelajaran bukan hanya perolehan ilmu dan kemahiran, malahan pembentukan tabiat, sikap, respons, emosi dan cita rasa pribadi. Sebenarnya kebanyakan tingkah laku manusia adalah hasil daripada pembelajaran. Manakala pengajaran pula seperti saya petikan kepada Mak Sung Sang, dia mengatakan bahawa pengajaran boleh ditarifkan sebagai sesuatu tugasan atau aktiviti yang dirancang, diolah, dilaksana dan ditaksir secara sistematik oleh guru dengan menggunakan kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai untuk membimbing, menggalak dan memotivasi murid supaya belajar untuk mencapai objektif yang ditetapkan. Okey. Rumusannya boleh dikatakan bahawa pembelajaran dan pengajaran berkesan merupakan perubahan tingkah laku yang kekal dan peningkatan potensi murid secara optimum hasil daripada pendedahan, latihan dan pengalaman melalui proses penyampaian, idea, pengetahuan, pembinaan kemahiran serta pemupukan nilai dan sikap. Seterusnya kita pergi kepada penyertaan standard. Okey. Dalam standard 4 guru berperanan sebagai pemudah cara dalam proses pembelajaran dan pengajaran yang berkesan untuk memperkembangkan potensi murid secara menyeluruh dan meningkatkan pencapaian murid pada tahap optimum secara berterusan. Dengar tak? Dengar jelas. Dengar. Okey, sekarang kita pergi pada aspek dan kriteria kritikal. Saya rasa benda ni semua kita dah melihat ke ini. Tapi tak apalah, saya akan jalankan secara ringkas saja. Aspek pertama aspek 41 guru sebagai perancang. Jadi kriteria kritikal kita, guru bertindak sebagai perancang untuk memastikan kesediaan dan persediaan yang rapi dalam melaksanakan pembelajaran dan pemudahcaraan. Aspek ke-4.2, guru sebagai pengawal. Guru bertindak sebagai pengawal pelaksanaan PDPC untuk memastikan kelancaran proses pembelajaran mengikut perancangan. Manakala aspek 4.3, guru sebagai pembimbing bertindak sebagai pembimbing untuk membolehkan murid menguasai pengetahuan, kemahiran dan mengamalkan nilai berdasarkan objektif pembelajaran. Aspek 4, guru sebagai pendorong. Jadi di sini guru bertindak sebagai pendorong untuk meningkatkan motivasi dan kemahiran insaniah ataupun dikatakan soft skill murid. 4.5, guru sebagai penilai, guru berperan sebagai penilai untuk mengesan tahap pengasuhan murid. Dan akhir sekali 4.6, murid sebagai pembelajar aktif. Jadi di sini murid bertindak sebagai pembelajar aktif untuk menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengamalkan nilai positif. Jadi kalau kita melihat kepada dia punya struktur ataupun dia punya architecture of keseluruhan standard 4 ini, kita melihat bahawa guru dia naklah merancang,
mengawal, membimbing, mendorong, menilai ke arah pembelajaran berpusatkan murid dan akhirnya menjadikan murid sebagai pembelajar. Nah, ini adalah dia punya gambaran kasar ataupun the architect of the whole plan dalam standard 4 ini yang bersemuanya bertuju pada murid. Okey, kita pergi pada yang pertama. Guru sebagai perancang. Okey, di sini saya juga menyediakan, saya tahu saya sering ditanya dengan soalan apabila kita berada pada tahap tindakan apa yang dimasukkan dengan RPH, apakah kaedah sebagainya, menyediakan ABM dan sebagainya. Jadi saya bersama dengan sebenarnya dengan Pak Nazir lah, kami telah duduk dan telah menghasilkan perkara ini sebagai panduan lah ya, bukan ini sebagai benda yang mutlak tapi ini sebagai panduan. Terus sekali pada rakan SIC Plus yang kerja buat dia memang sangat hampir dengan guru. Jadi sekurang-kurangnya bila ada perkara ini ada, sebenarnya panduan ini boleh diguna pakai. Okey, pertama kalau kita melihat pada aspek guru sebagai perancang. Bila kita melihat guru sebagai perancang, kita nak tengok standard quality dia, guru merancang pelaksanaan PDPC secara profesional dan sistematik. Kemudian tengok pada tindakan untuk mencapai standard, menyediakan RPH, menentukan pentafsiran dan menyediakan sumber pendidikan mengikut upayaan murid, peruntukan masa dan mematuhi arahan yang berkuat kuasa. Jadi kalau kita melihat pada tahap tindakan, apa yang dimasukkan dengan guru merancang pelaksanaan PDPC dengan menyediakan RPH yang mengenai objektif yang boleh diukur dan aktiviti pembelajaran yang sesuai. Jadi kat sini kalau saya melihat kat sini, di sini, pertama sekali kat sini ya, apa yang dikatakan dengan menyediakan RPH yang mengenai objektif sebagainya tu. Okey. Pertama sini boleh katakan RPH ni adalah kita merujuk kepada DSKP itu, Dokumen Standard Curriculum dan Pentadsiran. Dan juga kita kena merujuk pada SPI 3/1999 mengandungi 3 elemen, objektif, aktiviti dan refleksi. Dan ini adalah perkara asas yang perlu ada dalam RPH dan sekiranya ada sebarang penambahan itu tidak apa. Sekarang ni saya lihat dalam RPH, ada ERPH dan sebagainya, ada pelbagai. Itu tidak apa, tak ada masalah. Yang kena penting ialah 3 aspek ini tadi wajib adalah dalam kita punya RPH. Kemudian, apabila kita nak melihat objektif atau merangka objektif PDP kita gunakanlah prinsip SMART. Prinsip SMART ni as specific, maknanya berfokus ikut pada tajuk, M measurable yang boleh diukur, A attainable yang boleh dicapai, R realistik keboleh laksanaan, T time ikut masa ditetapkan. Nah, ini dalam kita merangka objektif kita kena ada gunakanlah prinsip SMART ini. Kemudian seterusnya aktiviti pembelajaran kita boleh mesti mengambil kira pelbagai arah state. Okey. Di sini berdasarkan pengalaman saya kalau pergi ke sekolah dalam kita buat pencerapan sebagainya, kadang kadang-kadang terlepas pandang. Maknanya dalam tidak meletakkan dalam mengikut aras. Jadi ini kenalah aktiviti perlu dirancang mengikut aras murid-murid yang terdapat dalam kelab kenaan. Kemudian mengikut peruntukan masa, menjurus pada pencapaian objektif, kemudian penggunaan kebat. Okey, last sekali iaitu C refleksi dah melihat sejauh mana objektif dicapai. Berapa orang murid menguasai pada jumlah peserta murid. Itu kita kena pastikan berapa orang murid yang menguasai. Kemudian pengukuhan, pemulaan apakah pengukuhan yang perlu dibuat bagi mengatasi ataupun menangani murid yang kurang menguasai tadi. Jadi perkara ini perlu ada di dalam apabila kita menyediakan RPH yang mengandungi objektif yang boleh diukur dan aktiviti pelajaran yang sesuai. Seterusnya kita pergi pada yang kedua ini menentukan kaedah pentadsiran dalam PDPC. Jadi sini saya pergi ke sedikit panduan apa yang dikatakan dengan menentukan kaedah pentadsiran dalam PDPC. Kita perlu nyatakan kaedah pentadsiran dalam RPH dengan mengambil kira pelbagai kaedah pentadsiran itu seperti menyoal, baca, menulis, mengira, secara individu atau secara kerja berpasangan atau kerja berkumpulan.
Kemudian tentukan kaedah pentadbiran yang sesuai dengan tahap keupayaan murid, murid yang dalam upaya sederhana dan lemah. Kemudian seterusnya pentadbiran itu perlu dibuat secara berterusan. Yang ini memang saya tengok dalam ni dalam ERPH ada sekolah yang seperti itu, dia dah letakkan kolom ini. Itu benda yang bagus, boleh diguna pakai. Kemudian di sini saya nak menerangkan yang ketiga. Yang ketiga menyediakan ABM, BBM, BB dan TMK. So di sini kita tahu apa benda yang dikatakan maksud menyediakan ABM dan sebagainya. Okey, kita perlu faham ABM ialah alat bantu mengajar. Itu peralatan yang digunakan untuk untuk mengajar. Contohnya alat besar suara, LCD, laptop dan sebagainya lah. Sebenarnya kalau kita tengok alat bantu mengajar ni, dia ada pelbagai alat bantu mengajar ni. Kalau kita tengok ada pelbagai, contohnya kita gunakan dengan, kalau itu kita panggil alat pendengaran, alat pandang dekat, okey, media elektronik, media bukan elektronik, bahan software hardware, itu sebagai alat bantu mengajar, BBM. Kemudian BBM, apa dikatakan dengan BBM? BBM ialah bahan bantu mengajar. Ini yang membantu siapa? Yang membantu guru mengajar. Contoh, buku teks, buku rujukan, carta, brosur ataupun flyers. Okay? Itu dipanggil BBM. BBB adalah bahan bantu pelajar. Bahan yang membantu murid belajar dan memahami objektif pembelajaran. Contoh, peta writing, kemudian ada carta, okay, ada poster, ada model. Kalau dalam sains tu, dalam matematik adalah model-model dipakai. Itu dipanggil bahan bantu pelajar. Seterusnya dikatakan TMK adalah teknologi maklumat dan komunikasi. Teknologi yang digunakan semasa PDPC, contohnya Chromebook, tablet, visualizer, benda ini yang dipanggil TMK. Bahan-bahan yang digunakan mesti relevan, jelas, menarik dan boleh digunakan dalam interaksi dengan murid dan dengan sepenuhnya sepanjang sesi PDP. Jadi ini yang sebagai panduan pada rakan-rakan sekalian, itu bila kita sebut guru sebagai perancang, inilah panduan yang boleh kita gunakan bila kita melihat aspek poin 1, guru sebagai perancang. Okey, seterusnya kita pergi kepada guru sebagai pengawal. Okey, saya juga dah menyediakan dalam format begini juga. InsyaAllah lah, kalau sekiranya pihak JPN nak memerlukan PowerPoint ini, saya boleh berikan pada profesional untuk sampai kepada PDF pada SIS sekiranya berminat lah. Saya akan cuba berikan benda pada Puan Zarinah nanti. Okey, kita tengok guru sebagai pengawal ya, 4.2. Bila kita mengurus pengawal, standard quality kita apa benda nak tengok. Guru mengawal proses pembelajaran secara profesional dan terancang. Okey, dia punya keyword di sini lah mengawal proses pembelajaran secara profesional dan terancang. Kemudian tindakan mencapai standard ialah mengelola isi pelajaran dan peruntukan masa serta memberi peluang kepada penyertaan aktif murid dengan menepati objektif pembelajaran mengikut keupayaan murid dan secara berterusan dalam PDPC. Okey, sekarang saya pecahkan ni kepada rumit persekoran. Saya pecahkan pertama tahap tindakan. Apa yang dikatakan dengan mengelola isi pelajaran atau skop pelajaran yang dirancang. Okey, di sini kita melihat mengelola isi pelajaran. Kita perlu objektif pada papan tulis. Sekarang ni kita dah tahu dalam PS 25 ni kebanyakan sekolah dah menggunakan perkataan ini menulis OBKP dekat whiteboard ataupun di blackboard setengah tu tulis, tapi dia dah readykan dengan dia punya kad sebagainya tetapkan. Keduanya, apabila kita mengatakan mengelola isi pelajaran ialah kita perlu aktif kepada itu dalam masa yang mudah. Okey, kemudian kita bincang objektif bersama-sama dengan murid
sama ada selepas stand industri kita tu ataupun sebelum PDPC bermula tentang apa yang patut diperbolehi. Apa dah kita tuliskan di objektif kita di whiteboard dekat depan. Kita perlu terangkan pada kelas tersebut apakah objektif yang dicapai di akhir PDP kita nanti. Kemudian kita adalah sentiasa merujuk objektif setelah setiap aktiviti dilaksanakan. Jadi kita kena kaitkan juga dengan pengetahuan sedia ada murid. Ini dikatakan apa dikatakan dengan mengelola isi pelajaran. Kedua, mengelola masa PDP setelah aktiviti pembelajaran. Apa dikatakan dengan mengelola masa PDP? Pertama sekali kita melihat laksana aktiviti berdasarkan objektif. Itu memanglah. Terusnya gunakanlah teknik yang bersesuaian dalam aktiviti untuk mencapai objektif. Seterusnya melaksanakan proses pembelajaran secara teratur iaitu daripada mudah kepada sukar atau konkret dan memastikan aktiviti yang kita rancang itu mengikut masa. Okey, kerana bila kita terlupa akan masa itu kita terus langgar. Itu menyebabkan kadang kita bertahan 3 objektif tapi kita dapat tengok bila dekat masa nak habis kita boleh dapat 2 sampai 2. Satu lagi dah tak ada. Jadi itu kita perlu lihat masa inilah apa nama dengan setelah diambilkan. Mula sekali lah memberi peluang kepada penyertaan tim murid di sini masuk sini ialah melibatkan semua murid dalam aktiviti mengikut peraturan mereka secara berterusan. Okey, pastikan penyertaan tim murid berkaitan isi pelajaran, fakta dan kemahiran. Pastikan peranan yang jelas dalam perbincangan guru. Jadi ini 4.2 ini awal. Ini panduan yang saya rasa bukanlah benda ini benda yang wajib dan perlu diikut, tapi ini sebenarnya sebagai satu saranan atau satu pandangan yang mungkin boleh dipakai oleh panduan nanti. Okey, dalam aspek 4.2 guru sebagai pengawal, jadi pengawal apa? Suasana pembelajaran. Ini guru mengawal pembelajaran secara lancar. Pertama sekali, apakah yang dikatakan dengan mengawasi komunikasi murid dalam PDPC? Okey, mengawal pembentangan, diskusi, sesi soal jawab dan secara berterusan. Duanya, mengawal kesaksian bahasa murid ketika menerima dan menolak pendapat rakan secara berhemah dan berbudi bahasa. Dan ketiga, mengawal nada suara, intonasi, mimik muka, bahasa badan atau bahasa isyarat yang ditunjukkan oleh murid. Ini dimasukkan mengawal komunikasi murid dalam PDPC. Yang keduanya, mengawal perlakuan murid dalam PDPC. Mengawal perlakuan murid dengan guru dan murid dengan murid bagi memastikan perhubungan yang positif dan suasana yang kondusif. Maksudnya mengawal perlakuan murid dengan bahan ataupun tugasan bagi memastikan kekemasan, keselamatan dan lain-lain. Seterusnya mengawal perlakuan murid dalam PDPC inilah memberi pengiktirafan dan teguran untuk membangunkan potensi diri murid. Okey. Itu yang kedua yang apa yang dikatakan dengan mengawasi perlakuan murid dalam PDPC. Seterusnya yang ketiga, menyusun atur kedudukan murid. Okey, maksud yang dimaksudkan ini ialah menyusun atur kedudukan murid secara berpasangan atau berkumpulan mengikut keperluan aktiviti pembelajaran. Kemudian mengubah suai kedudukan murid dalam aktiviti mengikut keupayaan murid dan kecenderungan pelbagai. Jadi ini yang dipatutkan dengan menyusun atur kedudukan murid dan ia tidak rigid. Ini boleh berlaku dalam aktiviti-aktiviti berlainan. Kita boleh membuat susun atur kedudukan murid tersebut. Yang keempat, apakah dikatakan dengan mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Okey, di sini pertama kita sarankan menerapkan unsur didik hibur seperti bercerita, lakon, main peranan, kursi panas, kotak beracun, teater bercerita dan berbagai-bagai lagi lah kalau kita tengok dalam kita punya PAK. There's so many approach yang kita pakai
dalam mewujudkan suasana pembelajaran yang menyenangkan ini. Kemudian seterusnya mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan secara berterusan dalam persekitaran yang terkawal dalam ataupun di luar bilik darjah. Ini dijadikan guru sebagai pengawal suasana pembelajaran. Jadi perkara ini kita boleh apply bukan sahaja di dalam kelas, tetapi boleh kita applykan ketika kita membawa murid-murid kita belajar di luar kelas, juga kita kena applykan perkara ini dan kita kena perlulah mengawal dengan cara yang baik. Okey, itulah guru sebagai pengawal. Kemudian saya nak pergi pula sebagai guru sebagai pembimbing. Apa yang saya sampaikan sini bukan saja boleh digunakan oleh SIC Plus dan juga pegawai-pegawai akademik ya. Malahan PGB dalam pelongkanan apabila mereka membuat rapat dalam kelas, mulalah gunakan ini sebagai panduan untuk melihat apa yang perlu dilihat dan dicatat. Okey, dalam term skor tadi. Saya tidak berfokus pada tentang skor ya. Saya cuma memberi penerangan tentang apa yang terkandung dalam tab tindakan yang supaya kita lebih jelas dan lebih jelas lah tentang apa yang dimaksudkan. Contoh di sini guru sebagai pembimbing. Okey, pertama, guru membimbing murid dengan memberi tunjuk ajar menguasai isi pelajaran. Apakah yang dimaksudkan dengan statement tersebut? Okey, memberi penerangan atau memberi konsep atau fakta terlebih dahulu. Jadi bermakna kita jangan terus mengatakan, jangan teruslah cikgu itu mengajar, tetapi guru kenalah perlu memberi penerangan tentang konsep atau tajuk yang tak diajar itu. Kemudian kita kemudian contoh dan visual antara yang mudah. Tapi nak tentang penerangan kita diri kenalah ada contoh-contoh atau visual yang berkesuaian. Kemudian kalau sekiranya perlukan demonstrasi, maka kita perlu membuat demonstrasi tunjuk ajar tentang tajuk itu dahulu. Itu yang dimaksudkan guru memberi tunjuk ajar, tunjuk cara atau panduan. Kedua, memberi tunjuk ajar dalam menguasai kemahiran dalam aktiviti pembelajaran. Okey, kat sini kita memberi penerangan konseptual dan praktikal untuk melaksanakan aktiviti. Okey, kemudian memberikan kepercayaan kepada murid untuk melaksanakan tersebut. Jadi di sini ianya berkaitan rapat dengan yang pertama tadi, memberi tunjuk ajar untuk menguasai pelajaran. Kemudian kita mestilah tunjuk ajar dalam bagaimana untuk menguasai kemahiran dalam pembelajaran tersebut. Seterusnya, ketiga, kita buat sinilah apa yang dikatakan dengan memandu murid, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Okey, kat sini kami menyarankan sebagai panduan membantu murid mengenal pasti fakta betul dan salah, memandu murid membuat keputusan sebulat suara melalui hasil perbincangan kumpulan atau kelas, membimbing murid menyelesaikan masalah, meminta murid membuat refleksi. Di sini apa yang dimaksudkan dengan memandu murid, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Yang keempat, memandu murid menggunakan atau memanfaatkan sumber pendidikan. Pertama, memandu di sini saya sarankan memandu dan membimbing murid menggunakan sumber pendidikan. Mana kita perlu menyediakan pelbagai sumber pendidikan yang ada, mencadangkan sumber pendidikan yang sesuai dan menerangkan cara penggunaannya, memastikan sumber pendidikan mencukupi dan sesuai. Okey, dan semua pendidikan tu kenalah yang bersesuaian dengan apa yang tajuk kita nak ajar tu. Kadang kita boleh, jangan kita boleh gunakan sumber-sumber pendidikan yang lain, tapi yang paling penting apakah sumber pendidikan yang paling utama dahulu, kemudian barulah kita pergi sokongan sumber pendidikan yang lain. Seterusnya, melantik pengendali sumber pendidikan. Itu seorang wakil bagi setiap kumpulan. Kita melantik sumber pendidikan ini, mana kita dalam kumpulan yang kita dah dapat itu, kita wakil, dia ni akan mengendalikan sumber pendidikan tersebut bagi kumpulan mereka. Kemudian seterusnya, memandu murid untuk implementasi bahan ke arah hebat. Okey. Dan yang kelima, apakah dikatakan menggabung atau mengisi pelajaran.
matlain dalam arti pembelajaran. Di sini maksudnya ialah mengaitkan dengan pengetahuan sedia ada murid, keluarga mereka, latar belakang dan persekitaran secara lokaliti dan global. Okey. Dan dalam ini memang banyak kalau tengok dan contohnya kalau yang mengajar dengan seni sebagainya, yang mengajar sains, matematik, bahasa, kemudian ini memang boleh kita menggabungkan atau mengkaitkan pelajaran dengan pengetahuan sedia ada murid. Dan seterusnya menggabungkan elemen merentas kurikulum dengan isi matematik lain atau dengan kemahiran lain dalam subjek lain lah. Jadi kita boleh gunakan di sini yang dikatakan dengan menggabung atau mengaitkan isi pelajaran dalam aktiviti pembelajaran murid. Okay. Ini adalah guru sebagai pembimbing dan 4 tahun ini insyaAllah kalau benda kita boleh ada guna pakai dalam kita mengadakan bimbingan dengan guru nanti di sekolah. Dan seterusnya kita pergi kepada guru sebagai pendorong. Saya harap saya tak laju ya. Halo. Tak Saya laju. harap saya tak laju sangat. Okey, kemudian di sini kita pergi pakai guru sebagai pendorong. Okey, di sini ada dua, satu minda. Apakah yang dikatakan dengan sebagai merangsang murid berkomunikasi? Okey, di sini kongsikan objektif dengan murid secara lisan dan bukan lisan. Bermakna kita kena pandai dalam objektif kita, kena pandai mewujudkan. Okey, kongsikan dalam kita merangsang murid itu dengan secara lisan atau bukan lisan. Menggalakkan murid berkomunikasi secara aktif. Memang tak fikir dalam kelas, memang kita tengok dalam pengalaman saya boleh buat penerapan dalam kelas dan saya ada murid yang senyap, ada yang aktif sangat, ada terlalu proaktif. Jadi sebenarnya benda ni kita perhati dalam satu penerapan kita tak lagu kita cuma lihat saja. Okey. Jadi kat sini seterusnya merangsang murid lah dengan memberi soalan dalam bahasa yang mudah dipahami ikut aras keupayaan murid. Okey. Di sinilah memberi soalan dalam bahasa yang mudah dipahami ikut aras keupayaan murid. Bermakna kita gunakan bahasa mengikut aras atau level kumpulan berikut atau kumpulan berkenaan. Jangan kita bagi merata je. Mungkin kumpulan yang pertama tadi yang mana yang aktif tadi tu okey kita berguna bahasa yang agak tinggi. Kalau kumpulan yang lemah sikit yang sedang lemah tadi kita gunakan dalam bahasa yang lebih mudah dipahami. Seterusnya merangsang murid berkomunikasi secara lisan dengan menggunakan teknik penyoalan dan bahan. Okey. Ini yang dikatakan merangsang murid berkomunikasi. Kedua, merangsang murid berkolaboratif dalam aktiviti pembelajaran. Saya nak berkongsi dengan rakan-rakan sekalian, perkataan berkolaboratif dan kolaborasi ini sekarang saya lihat masih ada lagi yang belum dan digunakan tu dia maksud. Berkolaborasi itu kerjasama ya dalam bentuk yang positif, tetapi jangan gunakan berkolaborasi. Kolaborasi ini dalam bentuk yang negatif. Jadi kalau boleh kita bercakap tentang itu, kita gunakanlah apa ni bahasa yang betul itu berkolaboratif, bukan berkolaborasi. Pertama, menggalakkan murid berkolaboratif dalam aktiviti pembelajaran. Pastikan aktiviti pembelajaran secara kolaboratif menyumbang ke arah pencapaian objektif. Kemudian, terapkan semangat berpasukan dan bersikap adil terhadap keupayaan rakan-rakan yang berbagai. Okay, melaksanakan pelbagai kaedah pembelajaran kooperatif secara konsisten. Okay, itu dikatakan dengan merangsang murid berkolaboratif dalam aktiviti pembelajaran. Yang ketiga, mengemukakan soalan menjurus ke arah pemikiran kritis dan kreatif. Okey. Jadi kat sini saya menyarankan sentiasalah mengemukakan soalan 5W1H itu secara terancang berdasarkan objektif pelajaran. Itu dalam kita nak menyatakan soalan hebat dan sebagainya. Mencerahkankan soalan hebat mengikut aras upaya murid supaya dapat dipahami. Ini dikatakan dengan mengemukakan soalan yang berarah pada kritis dan kritis. Okay, untuk yang mengemukakan soalan ini bermakna bila guru itu merancang, dia dah kena prepare lah benda nak dahulu lebih awal. Kadang-kadang semasa dia mengadakan PDP dari itu, kemudian dia mungkin dia tak teringat tapi dia boleh merancang lebih awal lah bagaimana dia nak mengemukakan soalan ini
dalam nak menjawab tahap tindakan mengajukan soalan yang menunjuk ke arah kreatif dan kreatif. Mengajukan soalan yang keempat, mengajukan soalan yang menjurus ke arah membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Apa yang dikatakan dengan statement itu? Pertama, menggalakkan murid untuk kenal pasti masalah dan keputusan yang akan dicapai. Kedua, mendorong murid untuk memiliki idea. Dan ketiga, menggalakkan murid menggunakan pelbagai strategi penyelesaian masalah. Jadi dekat sini, inilah saranan-saranan yang untuk bahagian keempat. Apakah yang dikatakan mengajukan soalan yang menjurus ke arah membuat keputusan dan penyelesaian masalah. Okey, seterusnya kita pergi pada yang kelima. Mewujudkan peluang untuk murid memimpin. Okey, di sini kita beri peluang kepada murid semasa membuat tugasan kumpulan. Dalam kumpulan kita akan melantik ketua kumpulan secara giliran. Okey, mendorong murid bekerja secara pasukan. Ini memang di sekolah. Memang kalau saya di sekolah perkara ini memang kata orang tu kalau nak bagi keempat yang boleh lah, sebab dalam kerja kumpulan bagi kelas-kelas yang agak aktif memang perkara ini memang dibuat oleh guru berkenaan. Yang seterusnya menggalakkan murid mengemukakan soalan berkaitan isi pelajaran. Mendorong murid mengajukan pelbagai persoalan 5 WTOS tadi berkaitan dengan isi pelajaran untuk meningkatkan kefahaman, menggalakkan penilaian sendiri untuk menilai tahap kefahaman murid. Okey, ini dia kata menggalakkan murid mengemukakan soalan berkaitan isi pelajaran. Yang ketujuh, menggalakkan murid memperoleh pengetahuan dan kebahagiaan secara kendiri. Okey, di sini kita galakkan murid memberi pandangan secara kendiri terhadap isi pelajaran atau kemahiran yang dipelajari. Memastikan murid mendapat maklumat awal daripada pelbagai sumber sebelum sesi PDPC. Okey, ini memanglah saya nak ceritakan untuk kita kena sebelum kita nak memulakan kelas tajuk yang baru sebagainya, kita dah prepare lebih awal. Okey, kita dah prepare lebih awal supaya murid-murid boleh prepare apa yang perlu mereka bersedia lah untuk tajuk yang kita nak ajar nanti. Jadi kita kena bagi terlebih awal, dan inilah guru sebagai pendorong dalam aspek minda. Inilah panduan-panduan yang saya rasa boleh diguna pakai apabila kita memberi bimbingan ke sekolah nanti. Kemudian guru yang kedua, aspek 4.2 adalah guru sebagai pendorong juga, tapi di sini lebih melibatkan emosi. Apakah yang dikatakan dengan guru mendorong emosi murid dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran dengan memberi pujian atau galakan terhadap pelakuan murid atau pelakuan positif murid? Kat sini maksudnya lah mendorong murid menggunakan kata-kata positif, bervariasi dan nada suara yang sesuai. Menggalakkan murid menunjukkan penghargaan sesama mereka. Yang ini memang tak nafikan. Guru sebagai pendorong dalam aspek ini memang saya tengok dalam kalau dalam pengalaman kalau pergi sekolah, memang aspek ini sentiasa dilakukanlah. Kemudian yang kedua, memberi penghargaan terhadap hasil kerja atau idea yang bernas. Itu kita di sini memaparkan semua hasil kerja murid untuk dikongsi bersama-sama, memaparkan hasil kerja murid yang terbaik untuk memberikan contoh atau panduan pada murid lain, menggalakkan murid menghargai hasil kerja idea rakan mereka. Yang sini memang tak nafikan dalam kita pendekatan dalam approach dalam melaksanakan PDP, memang aspek ini ada pelbagai approach yang boleh digunakan, dan saya kata kelas mereka tahu, mereka lebih arif tentang perkara ini kerana mereka diberi pendedahan yang banyak dalam aspek ini, iaitu dalam PAK 21-nya, dalam PS 25-nya, dalam aspek ini banyak approach yang boleh digunakan pakai dalam memberi penghargaan ini. Kemudian yang ketiga, memberi keyakinan dalam mengemukakan soalan atau merespon. Okey, menggalakkan murid menyoal. Sekiranya jawapan betul, beri pujian. Memberi peluang atau meminta jawapan dari murid lain sekiranya jawapan tidak salah atau tidak tepat, dan meminta jawapan semula daripada murid yang tidak dapat menjawab. Okay, dekat sini, maksudnya sini lah guru kenalah kata orang tu be kreatif sedikit. Ya, jangan kita jangan terlalu rigid lah dalam kita nak bikin dengan pada murid itu. Kita kena bersikap open lah sedikit. Jadi jangan apabila murid mengatakan kalau jawapan itu salah, jangan terus kita kata salah. Jadi mungkin kita minta pandangan pada murid lain. Okey, bagaimana dengan jawapan yang lain? Apa pandangan dan jawapan tersebut? Ada sesuatu yang boleh membantu sebagainya. Okey, di sinilah guru perlulah
kata orang itu, guru perlulah kena be kreatif sikit lah dalam kita beri keyakinan pada murid itu. Okey, kemudian prihatin terhadap keperluan murid yang keempat tadi itu, sentiasa berjalan sekeliling kelas dan lihat kerja murid secara berterusan. Yang ini penting ya, janganlah guru masuk kelas tu kita tengok dia duduk kat depan tu tak bergerak sampai satu masa kalau 1 jam lah. So, kalau boleh elakkan benda ni, kita kena bimbing dia. Sentiasa peka dengan keperluan dan kecenderungan murid. Kemudian kita memahami profil murid melalui inventory kecerdasan pelbagai. Okey, yang sini memiliki profil murid ni kita tengok dalam TS25 perkara ni ada. Kena membimbing murid yang tidak menguasai atau yang memerlukan pemulihan. Bermakna saya perhatikan kebanyakan guru Selangor ni semuanya aktif. Kalau ada pun seorang dua lah, tapi majoriti daripada pengalaman saya pergi sekolah ni memang semuanya guru ni memang aktif. Kadang-kadang terlalu aktif tu sampai dia tenggelam di dalam kalangan murid dia. Saya tak nampak cikgu tu, apatah lagi kalau cikgu tu rendah lagi tak nampak. Jadi di sini dia memang guru dia, saya tengok sekolah di Selangor ni memang kebanyakan guru ni dia punya approach very motherly lah, itulah boleh saya katakan. And then it's very good. Okay, seterusnya kita beri ke yang ketujuh, guru sebagai penilai. Apa yang dikatakan sebagai guru sebagai penilai? Okey. Guru melaksanakan penilaian secara sistematik dan terancang. Apakah yang dikatakan sistematik dan terancang itu? Okay, kita tengok pada tahap tindakan. Menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran dalam PDPC. Okey, yang ini ya, saya pernah melihat dalam ERPH, ada sebuah sekolah tu dekat belah mana, somewhere dekat Subang. Dia memang dalam ERPH dia tu memang dah komplit lah dengan segala apa yang nak buat. Kalau nak tengok sebagai dalam standard 4 tu, dia start dia merancang sampai dia nilai tu, memang dalam tu dia dah siapkan kolom-kolom semua tu. Kemudian dia punya klik pull down menu, apa perlu dimasuk, dia klik masuk je. Okey, apa kalau kita nak buat penilaian ini. Okey, apakah yang dikatakan menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran? Melaksanakan pentaksiran berdasarkan pemerhatian, lisan, bacaan, penulisan, penyoalan, persembahan projek, senar semak dan sebagainya. Okey. Untuk kalau kita nak penilaian ya, kalau kita nak sebut tentang aspek penilaian ya, bila kita mula masuk saja kelas, penilaian sebenarnya dah bermula. Itu kalau betul-betul guru yang proaktif, bila kita melangkah saja kaki dalam kelas, penilaian sebenarnya dah bermula dah kat situ. Okey. Kemudian yang keduanya, menjalankan aktiviti pemulihan atau penggayaan dalam PDPC. Ini selepas kita melihat apa kita buat apa dipanggil refleksi tadi, apakah kita nak buat aktiviti penggayaan pemulihan yang perlu kita buat. Pertama sekali kita perlu mengenal pasti murid terlibat dalam masalah pembelajaran. Itu merancang tindakan, mengajar semula, menilai dan buat tindakan susulan. Ini terpaksalah, bukan mungkin tidak melibatkan satu kelas, tetapi mungkin ada dalam 2-3 orang kita terpaksa menggunakan kaedah ini. Ini sebagai panduannya lah. Kemudian keduanya, membuat penilaian diri segera pada ketika sesi berdasarkan maklum balas murid. Ini kalau kita hendaklah untuk nak kita nilai diri kita sendiri itu, kita boleh buat penilaian diri segera. Okey. Jangan bertanyakan murid, tanyakan kepada murid. Okey, untuk mendapatkan maklum balas murid tersebut. Kemudian yang ketiga, menggunakan maklumat semasa seperti input murid sebagai asas untuk meningkatkan penguasaan murid. Okey. Sebab tu saya katakan hanya guru saja yang tahu anak murid dia. Orang lain dia tak tahu. Hanya guru yang mengajar kelas tersebut saja yang tahu perangai dan segala perlakuan anak murid dia. Ya. Bila dia dah mengetahui sampai ke tahap itu, dia boleh menyesuaikan pendekatan atau approach apa yang sesuai untuk murid tersebut. Kemudian dia perlu mengubah strategi pembelajaran berdasarkan respon yang kurang aktif daripada murid. Sekiranya kalau kita melihat murid itu, kita gunakan pendekatan tidak percaya, kita kena ubah pendekatan kita itu supaya bagi murid-murid yang kurang aktif tadi ini, approach kita kenalah cara lain. Tidak boleh gunakan cara yang rigid. Jadi kita kena pelbagai. Itu yang dikatakan menjalankan kemudian ataupun penggayaan dalam PDPC. Dan ketiga, teori lalu memberi latihan atau kesan dengan pelajaran.
Boleh tolong mute dan apa nama mic. Hello? Bunyi, ada bunyi bising ni. Puan Zarina dengar tak? Dengar. Tapi putus-putus. Ada bunyi bising tu. Kalau kita minta tolong mute kan? Ya, sesiapa yang punya tu. Saya dapati mic Puan Doreen, tolong mute kan. Okey, teruskan Tuan. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya yang ketiga adalah memberi latihan atau tugasan berkaitan pelajaran. Okey, di sini menyediakan latihan atau tugasan bagi membantu mencapai objektif, mengikut aras keupayaan murid dan mengikut keperluan PDPC. Seterusnya, membimbing murid menyelesaikan tugasan mengikut masa yang ditetapkan, memberi tugasan secara flip classroom sekiranya perlu, iaitu murid akan mengulang kaji terlebih dahulu sebelum kemahiran itu diajar. Okey, sebagai asas untuk meningkatkan penguasaan murid, kemudian mengubah strategi pembelajaran berdasarkan respon yang kurang aktif daripada murid. Okey, ini latihan-latihan yang nak dirangka atau dirancang nak berikan kepada murid nanti. Yang keempat, membuat refleksi PDPC. Membuat penilaian diri sejauh mana terhadap aktiviti pelajaran dan sejauh mana murid mencapai objektif yang dirancang. Okey, refleksi perlu dilaksanakan semasa PDPC berlangsung berdasarkan maklum balas murid. Okey. Dan yang kelima, menyemak menilai hasil kerja atau gerak kerja atau latihan atau tugasan. Jadi sini menyemak dan menilai hasil kerja atau latihan atau tugasan dan diberikan skor yang sesuai ataupun diberikan markah yang sesuai. Menyemak dan menilai hasil latihan atau tugasan sepanjang PDP. Contoh, menyemak secara konstruktif, iaitu memberi ulasan membina, memberi bintang, gerakan zigzag dari kumpulan ke kumpulan, menyemak hasil perbincangan dan atau tugasan murid. Kemudian merekod tahap penguasaan semasa murid berdasarkan standard kandungan, standard pembelajaran dengan merujuk standard prestasi. Ini boleh kita tengok dalam DSKP ya. Dalam DSKP yang dikeluarkan tu, kita bermujuk situ apa dikatakan dengan standard pembelajaran dan standard prestasi. Kemudian contoh perekodan senarai semak atau catat dalam buku rekod, catat pada bahagian refleksi atau ruangan catatan kesosialan dan teknologi semasa. Okey, nota. Kat sini saya buat nota, perekodan dibuat supaya guru dapat merujuk maklumat atau data untuk membuat pertimbangan profesional keseluruhan murid bagi tujuan pelaporan. Kat sini. Ini mungkin ada format-format pelaporan tertentu dalam pentaksiran itu boleh guna pakai untuk tujuan ini ya. Okey. Akhir sekali ini yang saya diminta oleh Puan Zarina ni. Dia kata terdapat sedikit tidak apa jelas tentang murid sebagai pembelajar aktif. Okey. Dekat sini ni tengok. Kaca marbar saya buat ni. Kiri kanan depan belakang arrow ni. Semua sekali kat sini ada 7 tahap tindakan yang perlu ada dalam aspek 4.6 ni, murid sebagai pembelajar aktif. Okey. Kita tengok murid memberi respon berkaitan si pelajaran. Apa dia kata merespon? Murid dapat memerhati, mendengar dan memberi maklum balas dengan orang lain. Okey, ini dikatakan memberi respon berkaitan isi pelajaran. Kedua, berkomunikasi dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran. Okey, apa dikatakan dengan apa dimaksudkan statement itu? Murid dapat menyusun pemikiran mereka secara logik dan menyatakan secara jelas dan ringkas. B, murid dapat memahami cara menyesuaikan mesej atau kaedah tertentu yang untuk menyampaikannya. Okey, murid yakin berinteraksi dengan rakan mereka semasa menyampaikan sebarang topik. Yang ini memang kalau lihat untuk murid sebagai pembelajar aktif ni, bagi saya dah lihat memang benda ni berlaku. Dia sesama sendiri tu berlaku interaksi sama sendiri. Dan saya percaya rakan-rakan SIC dan kita semua yang terlibat dalam tuan-tuan puan semua ni pernah melihat perkara ini. Benda ni pernah memang berlaku ya.
Kemudian yang ketiga, melaksanakan aktiviti secara kolaboratif. Murid daripada pelbagai kebolehan bekerjasama untuk mencapai matlamat yang sama dan saling bergantung untuk berjaya. Ini kita melihat dalam kumpulan terutamanya. Kemudian murid bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan dalam kumpulan dan menghargai sumbangan serta idea rakan-rakan lain. Ini memang ada, bagi yang aktif memang benda yang ada. Kemudian murid dilibatkan secara seimbang dalam kumpulan melalui pembahagian tugasan berdasarkan keupayaan murid. Kemudian yang keempat, murid dapat menerima dan menghormati pandangan orang lain. Bersikap fleksibel dan bertolak ansur untuk mencapai matlamat yang sama. Ini yang dikatakan dengan melaksanakan aktiviti pelajaran secara kolaboratif. Yang keempat, memberi respon yang menjurus ke arah pemikiran kritis dan kreatif berkaitan isi pelajaran. Apa yang dimaksudkan dengan statement itu? Murid memberi maklumat sepelbagai perkara atau bidang. Murid meneroka sesuatu bidang ilmu dengan cara pembacaan, penyoalan, melakukan aktiviti secara hands-on untuk mendapatkan maklumat. Murid berfikiran terbuka dan menerima pandangan orang lain dan merendah diri. Murid berani mencuba dan bergalakan tanpa merasa bimbang dengan kritikan. Yang ini kalau kita kaitkan dengan kebat tadi itu, kita boleh letak dalam aspek kebat itu menganalisis dan menilai. Sini bolehlah kita boleh gunakan aspek ini dalam kebat itu. Kemudian yang yang kelima, mengemukakan soalan berkaitan isi pelajaran. Murid bertanya soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut atau maklumat tambahan. Ini memang kita memang saya pernah melihat begini, bila cikgu tengah mengajar, tiba-tiba ada murid yang kat belakang tu, sama ada dia sengaja atau tak sengaja, habis tengok nazir kat belakang tu, dia mula tanya cikgu dengan soalan-soalan yang kadang-kadang agak pelik juga soalan tu, tetapi bila saya lihat, saya nak tengok sama ada jawapan itu boleh dijawab oleh guru atau tidak. Dan apabila guru menjawab dengan memberi keadaan penerangan yang baik, itu daripada susah ke senang tadi, memang jelaslah, memang di sini memang dapat membantu. Kalau apabila murid memuka soalan-soalan tambahan ni, kita sebagai guru kita kena prepare pada benda ni. Sekali itu tak ada masalah bagi guru. Kemudian yang keenam, mengaitkan isi pelajaran dengan kehidupan murid atau isu atau lokal atau global. Isu lokal atau global. Murid dapat membuat analisis atau perbandingan antara isi pelajaran dengan realiti semasa. Murid melihat situasi sedia ada di pelbagai sudut untuk menjana idea dan melakukan sesuatu dengan cara yang berbeza. Ini pun juga boleh dikaitkan dengan kebat, itu aspek aplikasi. Dalam mengisi pelajaran yang kehidupan murid, murid mengenai isu lokal atau global ni, kadang-kadang kita lihat tiba-tiba ada murid yang menunjukkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan apa yang berlaku dalam negara contohnya. Jadi kat sini kita tidak bolehlah bersikap rigid dan kita kena pandai dan kita kena berupaya bagaimana nak respon, kerana ada setengah murid tu dia sengaja dia buat. Itu saya pernah lihat di buah sekolah di Samuel kat Putrajaya, masa saya pergi buat pemeriksaan kat sana tu, ada murid tu dengan soalan, dan soalan itu adalah sedikit kaitan dengan apa yang dibaca, tetapi soalan tu agak, kata orang tu cikgu guru yang mengajar tu memang nampak panik lah di soalan tu, kerana soalan yang dikemukakan adalah berkaitan dengan apa yang berlaku dalam negara. Jadi saya perhatikan saja apakah respon cikgu itu, dan bijak cikgu berkenaan, dia tak terus menjawab, tetapi dia membuka persoalan itu dalam kelas. Jadi dia tengok ada tak respon-respon daripada kalangan lain yang respon pada soalan tadi, dan di situ barulah dia akan merumuskan apa yang murid itu kurang faham, dia akan rumuskan secara step by step sehingga benda itu difahamlah. Tetapi kalau boleh, dalam kita ni saya tak tahulah, kalau kadang-kadang murid itu saja nak menguji kita dan mengajarkan soalan-soalan yang pelik-pelik yang berkaitan dengan isu negara tu, kalau boleh kita pandai-pandailah kita mengelakkan benda itu daripada berlaku. Tetapi sekiranya berlaku juga, maka kita kena prepare. Jawapan kita tu kenalah, kata orang yang kenalah profesional. Akhir sekali, membuat keputusan atau menyelesaikan masalah berkaitan arti pembelajaran. Murid membuat keputusan berdasarkan maklumat dan berupaya mempertahankan keputusan dengan memberikan bukti.
Okey, murid menghasilkan dan menggunakan idea-idea baru dalam konteks tertentu dan menjana hasil yang positif. Murid mempunyai hala tujuan jelas dan berimajinasi secara asli serta tidak mengikut kelaziman. Okey, yang di sini boleh dikaitkan dengan kebat. Kebat sini kita boleh menilai itu dalam aspek menilai dan menjana idea. Jadi untuk aspek 4.6 ini saya ada cuba nak berikan sedikit contoh lah kat sini ya. Okey, ni contoh apa yang dikatakan dengan untuk pertama ni merespon prinsip pelajaran. Okey. Bukan nak bagi contoh tapi maknanya saya nak menambahkan di aspek ini iaitu berikan pelbagai arah soalan daripada soalan mudah kepada soalan mencabar. Ini untuk satu ya merespon berkaitan pelajaran. Kemudian tunjukkan ABM, alat bantu mengajar, objek visual audio atau apa saja yang murid boleh berinteraksi dengannya. Ini kalau nak tengok memberi respon kepada berkaitan isi pelajaran. Yang kedua, berkomunikasi dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran. Murid diajukan dengan soalan berfakta, soalan pendapat, latihan berpasangan secara lisan, aktiviti kooperatif dan bermacam-macam lagi. Kemudian yang ketiga itu melaksanakan aktiviti pembelajaran secara kolaboratif. Okey, kita berikan aktiviti perbincangan yang mudah tetapi jalankan secara kolaboratif. Setiap ahli perlu terlibat. Perlu terlibat secara kognitif dengan memberikan idea dan perkataan mereka sendiri walaupun pelbagai tahap sumbangan. Okey, kat sini kalau melaksanakan aktiviti secara kolaboratif lah. Kemudian yang keempat, memberi respon yang menjurus ke arah pemikiran kritis dan kreatif berkaitan isi pelajaran. Kita murid diajukan dengan soalan kebat dengan soalan utama dipecahkan kepada bahagian kecil soalan agar murid dapat memberikan respon secara berstruktur. Contohnya, apakah yang anda lakukan jika anda seekor naga? Jadi pecahkan soalan kepada apakah bentuk naga? Di manakah kita boleh jumpa naga dan seterusnya. Jadi di sini dalam kita nak memberi respon tadi tu yang menuju ke arah pemikiran kreatif, itu contoh yang sempat saya terfikirlah untuk nak bagi ke sini. Kemudian yang kelima, mengemukakan soalan berkaitan isi pelajaran. Guru sentiasa menduga murid agar bertanyakan soalan kepada guru. Murid juga boleh bertanya soalan secara bertulis. Guru mengumpulkan soalan bertulis murid. Ini guru mengumpul soalan bertulis murid dan buat soalan bertulis boleh juga digunakan. Itu dalam aktiviti jadi kalau ada soalan ni, dalam mengumpul soalan ada banyak cara. Kadang-kadang boleh kita suruh murid tanya, ada boleh tanya, ada setengah tu takut nak bertanya. Kalau ada, jadi kalau berlakunya begitu, maka kita minta murid tulis dalam kertas dan bagi soalan kepada kita, pada guru untuk menjawabnya. Pun boleh juga. Bermakna dalam hal ini kita janganlah bersifat rigid, kita gunakan pelbagai pendekatan. Kemudian yang keenam, mengaitkan isi pelajaran dengan kehidupan murid. Okey, apabila guru punya murid dengan perkaitan dengan kehidupan sehari murid pasti murid dapat menjawab dengan pengait isi pelajaran dengan kehidupan murid dengan kehidupan mereka. Maknanya kat sini memang kalau kita soal dia yang untuk berkaitan dengan kehidupan dia, memang dia boleh jawab. Kita tengoklah tajuk apa yang kita ajar dan insya-Allah dia boleh jawab. Dan akhir sekali ialah murid membuat keputusan menyelesaikan masalah berkaitan aktiviti pembelajaran. Okey, murid memberikan jawapan. Biar jika mereka suka membuat keputusan untuk mereka sebarang jawapan, berikan mereka pilihan. Jadi kat sini barulah kita untuk standard 4.6 tadi tu, guru sebagai murid sebagai pembelajar aktif tu, ini yang dimasukkan dengan sini. Sebab apa di sini memang tak nafikan saya apabila saya pergi ke sekolah, saya dipanggil untuk memberi ceramah di sekolah. Kebanyakan yang untuk aspek 1, 2, 3, 4 itu 5 tu tak ada masalah pada guru. Tapi mereka banyak bertanyakan aspek ini. Murid sebagai pembelajar aktif kerana mereka di sini kurang jelas apa dimasukkan dengan apa ni. Sekurang-kurangnya dengan panduan yang dibuat ini bolehlah membantu apa yang dimasukkan dengan statement-statement di bawah tahap tindakan ini. Okey. Dan saya rasa
setakat itu sajalah yang boleh saya sampaikan untuk stand 4, iaitu yang dalam memberi bimbingan dalam usaha IC Plus memberi bimbingan pada guru di sekolah nanti. Okey, itu saja daripada saya. Ada sebarang soalan yang boleh jawab dan mungkin kali ini boleh saya cuba jawab dengan sebaiknya, dan mungkin akan dibantu dengan Puan Zarina. Dia juga adalah bekas nazir yang hebat juga. Jadi disilakan. Assalamualaikum, Cik Zainuddin. Waalaikumsalam. Boleh bertanya? Boleh. Bahagian guru sebagai penilai. Ya. Tahap tindakan nombor 5, menyemak. Ini menyemak menilai hasil kerja murid, kerja latihan guru tu, okey? Okey. Bagaimana jika murid tidak membuat pembetulan dalam latihan? Kerana kalau berdasarkan pada SKPM 2010, dia ada termaktub jika murid tidak membuat pembetulan bila cikgu menyemak, makna di situ guru tidak akan mendapat, ini ada sikit dengan skor lah, tidak dapat skor. Tapi di sini tidak ada menyatakan perkara itu dengan jelas. Jadi bagaimana jika murid tidak buat pembetulan, adakah di sini cikgu terlepas dari segi pemberian skor? Okey, terima kasih Azhar. Betul? Azhar ke tu? Ya. Baru boleh kenal. Yang bertanya pun orang Nadir juga ni. Okey. Saya nak bagi jawapan yang tepat kat sini pun, kalau murid tak buat pembetulan, adakah guru terlepas pandang? Itu lah. Ada terlepas pandang ataupun tak boleh skor. Bermula dekat sini, kita kena melihat kalau murid itu tidak membuat pembetulan, bermakna di sini aktiviti pemulihan tadi, bagaimana kita merancang aktiviti pemulihan tadi tu. Dalam kita nak melihat murid dia dapat buat kerja tadi, kita kena merujuk balik pada menjalankan yang nombor 2 tadi tu, menjalankan aktiviti pemulihan. Jadi sekiranya aktiviti pemulihan itu tidak berlaku dibuat, mungkin murid takkanlah tak dapat nak membuat pembetulan itu. Jadi di sini bermakna guru, bagi saya lah, guru maknanya di sini kenalah approach murid tersebut, gunakan pendekatan yang sesuai, kemudian perlulah gunakan bagaimana nak menggayakan murid tersebut tadi supaya mereka dapat pembetulan itu. Sebab tu saya katakan tadi, ada setengah-setengah terpaksa kita perlu mengulang balik apa yang kita ajar bagi murid yang kurang faham, kerana kita yang kita pastikan bahawa di sini ialah dalam kelas kita tu ada pelbagai aras murid. Jadi kat situ kita kalau sekiranya murid berkenan tidak faham, maka kita perlu mengulang balik. Itu yang dah berlaku dalam nombor 2 tadi tu, menjalankan aktiviti pemulihan. So, bila dah buat begitu, bermaknanya bolehlah sebenarnya kita membantu murid. Kita membantu murid untuk membuat pembetulan tadi. Kadang-kadang kita perhatikan sini, kadang bila murid tak buat pembetulan, kadang-kadang guru dia terlepas pandang, dia kadang-kadang tidak semak langsung, ada juga. Tetapi bagi guru-guru yang aktif, yang proaktif, dia memang benda ni, dia memang, saya dah melihat ada beberapa guru di Selangor ni yang memang bagus. Dia melihat apabila dia menyuruh murid mereka buat pembetulan, dia pastikan murid tu buat pembetulan. Jadi pendekatan yang dibuat itulah, dia akan duduk dengan murid itu semasa lepas kelas sebagainya, dia akan berbincang dengan murid itu balik, apa perlu yang dibuat, dan murid itu boleh membuatnya. Okey? Jadi saya rasa di sini untuk jawab pada Cik Azhar tadi tu, bagaimana guru itu kata orang kena proaktif lah dalam hal ini. Okey. Okay, terima kasih Cik Zainuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni Puan Nuzina lah. Masih di aspek 4.5 guru sebagai penilai. Ya. Iaitu aspek yang keempat, membuat refleksi PDPC. Ya. Sebagai berdasarkan pengalaman saya lah ya, sebelum ini sebagai pencerap, pemantau, bila kita membuat sesuatu perancangan, biasanya perancangan kita itu mungkin tidak semua akan mencapai objektif. Betul? Betul. Di dalam refleksi, ini pandangan saya lah ya secara peribadi, kadang-kadang kita membuat pemantauan itu, guru dia
sebenarnya refleksi ni pada saya memang bukan pada saya, memang berdasarkan kepada kita punya penilaian. Sepatutnya penilaian diri guru itu dulu sendiri tentang dia punya PDP itu, adakah dia sendiri telah melaksanakan PDP-nya dengan jaya. Dan yang kedua baru dia membuat refleksi tentang pencapaian objektif dalam kalangan murid. Betul. Jadi tetap banyak yang kita dapati dan mungkin ini kita perlu tegaskanlah ya, kerana untuk pemantau juga dia kena ambil kira juga, sebab biasanya kita macam pandang benda ini remeh. Sebenarnya di refleksi inilah menentukan berjaya atau tidak berjayanya PDP itu, sama ada dari segi guru itu sendiri dan dari segi murid itu mencapai atau tidak. Jadi sepatutnya guru dia kena berani ya menuliskan di refleksi, sebab rata-rata kita akan lihat sampai dekat refleksi guru tu akan tulis 10 orang mencapai objektif pada hari ini. Ada kadang-kadang kita minta mereka senaraikan 3 orang murid tidak mencapai objektif. Jadi yang 3 orang murid tu sebenarnya macam yang Tuan sebut tadilah, kita kena membuat pemulihan. Betul. Jadi saya ini penekanan lah, haraplah apabila kita membuat penilaian kepada guru-guru nanti, bahagian refleksi itu sebenarnya adalah sebagai nadi kepada keseluruhan PDP pada hari itu. Ya, betul. Kalau saya boleh berkongsi ya dengan puan tadi tu, di PPD Ulu Selangor kan? Ya, betul. Saya dengar soal itu, saya ingat lagi itu sebab berbalik ke Ulu Selangor. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada pandangan tersebut. Saya sebenarnya bersetuju juga. Sebab tu dalam kita melaksanakan SPG 2 ni, kita tengok penilaian kendiri kali pertama guru tu kan. Bila guru buat penilaian kendiri dia, PDP dia untuk penilaian kendiri pertama tu, saya pernah cakap dengan guru tu, bila kita buat penilaian kendiri ni, kita nak nilai diri kita. Kita masuk kelas, kita mengajar, kemudian kita keluar dari kelas, kita duduk kat tempat kita tu, kita tengok balik. Kita nilai balik apa yang kita buat dari start, kita mula masuk ketika masa 1 jam. Masuk pukul 8, habis pukul 9. Apa yang kita buat sepanjang tempoh itu? Okey. Kalau kita katakan kita rujuk pada PDP, kita rehat. Kita punya kriteria ada berapa? Kita cuba tengok. Kita kena recall balik, tengok balik apa yang kita buat dalam objektif pertama tu budak capai tak capai. Sebenarnya kita itu sebenarnya guru sedang membuat refleksi diri tu. Itu guru sedang membuat refleksi diri. Tapi tak tahulah kalau semuanya boleh macam tu, alhamdulillah. Kalau tidak pun sebenarnya adalah apa yang puan cakap tadi tu, sebenarnya memang benda tu bagus. Refleksi diri sebenarnya bagi saya, kita nak tengok macam kalau saya sendiri pun, kalau saya buat penaziran, selepas habis penaziran tu saya akan duduk, saya akan tengok balik betul atau tidak pendekatan yang saya buat ni. Saya tanya balik buat saya. Itu sebenarnya memang saya setujulah kata puan ni, guru memang patutnya kena adalah satu pemikiran atau untuk buat refleksi kendiri tadi tu. Alright. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Tuan. Ya, salam. Saya SISC Plus dari PPD Kuala Selangor. Ya. Rahayu kat sini. Okay, Tuan, saya ada 2 sahaja perkara saya nak tanya Tuan. Alright. Pertamanya ialah apabila kita melihat SKPMG 2 ni dari 4.1 guru sebagai perancang sehinggalah 4.6 guru pembelajaran aktif murid, bila kita tengok sahaja kita dah takut dah Tuan. Sebab terlalu banyak elemen. Tetapi yang Tuan bagi tahu tadi, tahniah Tuan, sebab saya pun kita pun memahami bahawa kita perlu merungkai SKPMG 2 tersebut. Tetapi pada pandangan saya, kerana dia terlalu panjang ini, sebenarnya kita perlu merangkai SKPMG 2 ini, kerana bagi pendapat saya, banyak elemen-elemen yang diulang-ulang setiap 4.1 hingga 4.6. Contoh, 4.1 hingga 4.6 semuanya ada pembelajaran pelbagai aras murid, yang itu bermakna pembelajaran terbeza. Begitu juga 4.4 dan 4.6 ada juga yang sebenarnya saya di kereta ni Tuan ya. Saya menulis sahaja apa yang Tuan beritahu dan terangkan tadi, mengatakan perlunya ada penyoalan murid. Penyoalan murid ni Tuan sebenarnya mudah bagi guru. Tetapi apabila ada elemen kritis dan kreatif, itu yang sebenarnya perlu
perlu dibimbing bagaimana untuk guru membimbing murid. Kita lah SISC, saya SISC, iaitu sebenarnya untuk kritis ni sendiri, setiap murid kita senang sebab dia hanya menerima dan menolak idea sahaja. Tetapi untuk idea yang kreatif, dia perlu berkebolehan untuk mengembangkan sesuatu idea. Jadi sebenarnya elemen SKPM ni dua ni tuan, kalau kita rangkai sebab guru melihat ianya sangat berat. Apabila kita kata ada elemen kebat, ada elemen PAK 21, ada elemen PBD. Sebenarnya dalam SKPMG 2 ini bila kita rangkai, semua elemen tadi tu ada dalam SKPMG 2. Jadi sebenarnya ia ringan sebenarnya. Tapi bagaimana kita nak terangkan kepada guru yang sebenarnya ciri-ciri atau elemen dalam SKPMG 2 ini telah pun terangkum dalam segala-galanya, iaitu dalam 4.1 dengan 4.6 ni benda tu berulang dan sentiasa guru buat sebenarnya. Elemen dia tak sebanyak sebenarnya yang kita rungkaikan tadi, ataupun kita rungkaikan tadi elemen tak sebanyak itu. Bila kita rangkaikan, benda tu sebenarnya berulang-ulang. Dan betul juga sekaligus ada kebat, ada PAK 21 dan ada PBD di situ. Bagaimana tuan? Dan yang kedua tuan, berkenai dengan Puan Roslina tadi, refleksi. Seingat saya, 11 tahun lepas saya menjadi guru, refleksi ni saya tulis 2. Refleksi untuk kendiri saya, apa perasaan saya pada hari itu. Impak ni lah yang ada pada objektif dalam bentuk kuantitatif. 25 daripada 29 orang murid menguasai objektif. Itu maksud saya. Apabila itu kita tulis 2, refleksi dan impak. Refleksi adalah kendiri saya sendiri. Apa perasaan saya pada hari itu. Okey tuan, itu sahaja soalan saya. Okey, bagus. Terima kasih kepada Puan Ayu. Okey, satu perkongsian satu perkongsian yang bagus daripada rakan kita daripada SIC Polres Selangor. Jadi untuk soalan pertama tadi tu, apabila dia kata bagaimana tu nak rangkaikan semua apa benda yang terdapat SPJ 2 tu, sebenarnya dalam SPJ 2 tu semuanya ada. Bahawa kita ada belaka. Okey, semuanya ada. Kita nak tengok kebatnya ada, nak tengoknya PAK Dewan semuanya ada. Tapi guru kat sekolah bila dia suarakan tadi, guru kat sekolah macam blur, macam masih lagi tak nampak dekat mana benda-benda ini. Okey. Itulah sebab yang saya katakan, apabila saya come up dengan PowerPoint begini, saya pecahkan dalam bentuk-bentuk panduan begini, diharapkan dengan panduan ini nanti boleh kita tengok balik satu persatu dengan panduan yang saya buat ini, dan kita cuba tengokkan balik tentang apakah keperluan yang terdapat daripada guru-guru di sekolah tu nanti. Jadi untuk itu saya mencadangkan kalau nak bermakna di sini dalam kita nak memiliki kepahaman tentang SPJ dan standard 4 khususnya ni, bagaimana mungkin PPD boleh membuat satu program lah untuk bagi program dan mengenal pasti sekolah-sekolah yang mana guru-guru yang boleh kita tunjukkan dengan aspek standard 4 yang saya tunjukkan ini untuk sampaikan kepada mereka dan tengok dan tunjukkan kepada mereka di manakah benda yang dikatakan berulang-ulang tadi. Sebenarnya memang benda ini berulang-ulang, cuma kadang-kadang guru apabila melihat benda itu dalam bentuk dokumen, dia akan jadi panik. Tetapi walhal dalam kerja buat dia memang dia buat semua ni pun, tetapi bila tengok dari dokumen saja dia akan jadi banyaknya sebagainya. Okey, jadi dalam hal itu mungkin PPD Kuala Selangor bolehlah memikirkan sesuatu untuk nak buat program lah supaya benda ni kita buat secara berterusan. Bermakna kadang-kadang kita nak sentiasa membugarkan balik atau refreshkan balik pada guru kita ni tentang aspek yang perlu dibuat dalam standard 4 ini. Okey, untuk yang soalan nombor 2 tadi tu, yang tentang refleksi tu, saya sebenarnya sekiranya adalah guru seperti pada siapa ni Puan Ayu ni yang buat refleksi tentang kendiri diri sendiri tu, kalau benda ni berlaku, memang saya betul-betul salut lah. Okey, kalau boleh Puan Ayu dengan pengalaman selama 11 tahun kat sekolah tu, cubalah bimbing balik, apply balik, bagi balik pada guru bagaimana yang dikatakan dengan tentang membuat refleksi kendiri itu. Okey, betul kata Puan Zainal tadi, pertama refleksi kendiri kita sendiri dahulu, barulah kita tengah buat refleksi tentang apa yang kita ajar dalam kelas.
Okey, saya kata satu keputusan bagus dan saya harap PPD Kuala Selangor bolehlah memikirkan sesuatu bagi nak lebih menjelaskan lagi, lebih memahamkan lagi tentang apa yang disuarakan oleh rakan SIC Plus tadi itu, dan tentang yang pertama tadi itu merangkai apa yang terdapat SPNG 2 ini. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum Tuan Zainuddin. Ya, Assalamualaikum. Saya Rubiatun daripada JPN Selangor. Saya nak bertanya bagi pihak guru-guru pemulihan khas. Pemulihan khas. Okay, Ya, betul. Okey, untuk pemulihan khas. Dia berkaitan dengan pendidikan khas ke? Dia pendidikan pemulihan. Dia guru pemulihan. Okey. Dia guru akademik biasa tapi dia ambil aspek pemulihan. Okey. Sebab saya selalu ditanyakan berkaitan dengan aspek yang ke-8 ni, murid sebagai pembelajar aktif. Alright. Jadi mereka selalu menyatakan masalah, mereka tak boleh dapat markah penuh di situ. Sebab murid mereka kadang-kadang 5 orang atau 6 orang yang memang lemah, yang memang tak aktif dan memang bermasalah. Mungkin dalam satu PDP tu murid mereka tak dapat pun sebab dia kena ajar ulang-ulang baru murid tu dapat. Jadi dia selalu kata masalah mereka adalah tak dapat markah tinggi pada aspek murid sebagai pembelajar aktif ni. Macam mana saya nak fahamkan dengan cikgu-cikgu pemulihan khas ni terutamanya? Terima kasih Tuan. Okey, kadang-kadang kita ni terlalu nak menjaga skor. Okey, kadang-kadang kita terlalu menjaga, kalau skor tak ada nanti maka kita berkatalah rendahlah pencapaian kita. Okey, sebenarnya saya dah katakan tadi, setiap ni SPNG 2 ni adalah satu proses ya. Okey, standard ni adalah satu proses. Bila kata proses, dia mungkin tak dapat ke dalam pemulihan khas tadi tu, mungkin kita tak dapatlah benda tu dengan segera. Sebab ini adalah satu proses. Jadi kalau katakan contoh 5 orang murid tadi, dia hasil tak dapat, okey. Maka seperti saya kata, memandangkan inilah satu proses bermakna kita perlulah mencari satu pendekatan yang mana yang sesuai dengan keperluan murid tadi tu. Dan sekaya pihak puan pun telah bercakap dengan guru kenaan, cari benda yang paling sesuai. Okey. Dan benda lah proses. Saya pun tak boleh nak katakan kalau nak ikut secara rigid untuk bagi murid yang special tadi ni, yang 5 orang ni, contoh 5 orang ni lah, saya tak boleh kalau nak guna pakai benda yang terdapat dalam standard yang polis pelajar aktif ni mungkin tak dapat skor 4 kan. Betul pun. Jadi kat sini memandangkan ini satu proses, maka kita kena buatlah pendekatan yang sesuai. Saya tak boleh nak kata, saya tak boleh satu jawapan yang tepat ni kerana bila pendapat ni dia memang siapa sekalipun yang pernah untuk hati akan mengenai perkara ini. Jadi kalau berbahas ni, kalau kita nak guna pakaian yang 4.6 ni aspek 46 berarti memang kadang-kadang mencapai. Okey. Jadi sekarang ni saya cadangkan, kalau saya boleh cadangkan lah, kalau boleh ini satu proses kita gunakan dia berdiri sebagai kita perlulah buat pelbagai idea lah untuk approach kita tu dalam menangani murid-murid berkenaan. Okey. Right. Boleh ke kalau kita bagi pandangan kepada PGB, Ketua Guru Besar, supaya pada level 4.6 ni guru pemulihan ni diberi macam contoh level yang lebih rendah lah untuk markah yang diberikan kepada mereka, sebab ini memang rungutan yang selalu kami dapat lah. Kalau boleh. Saya rasa benda ni tak masalah. Saya rasa benda tak ada masalah. Sekiranya berbincang dengan pihak guru besar sebagainya, dengan PGB, kita ceritakan kepada PGB inilah suasana ataupun situasi murid kita. Dan contoh yang mudah-mudah yang 5 orang kan. Okey. Katakan inilah situasi murid kita. Kalau kita nak merujuk mereka nak rujuk pada skor dalam keadaan 4 ni mungkin tak baik. Kalau boleh kita kena tengok aras mereka tu. Kita kena go level. Kerana di sini saya setuju dengan tempat ni, perlu kita boleh saran kepada PGB berbincang tengok dalam skor dan apa ni bagi murid yang tadi. Okey, saya kata betul sebenarnya kena maklum dengan PGB. Terima kasih Tuan. Alright. Jangan rigid lah. Kalau jangan rigid. Okey, sudah hampir jam 11. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, saya Puan Salma, SIC Plus dari PPD Hulu Selangor. Hulu Selangor sama, yes. Saya ingat lagi. Okey. Baik Tuan, saya
ni sedikit saya sebut pandangan ataupun mungkin soalan yang boleh Tuan jawab. Yang pertama tu berkaitan dengan aspek 4.3 guru sebagai pendorong minda. Okey, di situ biasanya kita menghadapi masalah sebab kadang-kadang guru-guru kita ni tidak ada sifat kesabaran dalam bertanyakan soalan kepada murid-murid kita. Sebab biasanya guru kita bila kita nak melihat aspek penyoalan secara lisan, yang bertulis tu kita nampak Tuan, tetapi untuk lisan. Sebab pada saya, bila dalam kelas ataupun dalam sesi pembelajaran, penyoalan bermakna secara lisan ni sangat penting. Sebab bila kita melatih murid menanyakan soalan secara lisan, yang itu akan diterjemahkan dalam bentuk tulisan. Tetapi pada saya, guru kita kadang-kadang agak gagal jugalah untuk yang penyoalan bermakna secara lisan. Sebab kesedaran dalam diri guru kita, mereka nak kejar masa. Mereka rasa mungkin dalam satu jam tu mungkin tak cukup, jadi nak kejar masa. Akhirnya apa yang berlaku, penyoalan secara lisan itu kurang ditekankan. Tuan, jadi pada saya bagaimana kita nak membantu guru-guru kita ni untuk untuk mengubah sikap-sikap yang macam ni. Sebab Tuan ni lebih berpengalaman dan selalu masuk ke kelas juga seperti mana SIC Plus. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, pada saya kalau saya lah waktu saya mengajar dulu, murid-murid kita ni takut untuk bertanyakan soalan kepada guru. Sebab dia dari sikap guru juga, di mana guru ni nak cepat, kemudian tidak memberi peluang kepada murid bertanyakan soalan. Sekiranya dilontarkan soalan pun akan fokus kepada murid-murid yang cemerlang. Sebab pada pandangan guru, bila soalan yang ditanya mungkin 1-2 murid yang cemerlang tu dah jawab, pada guru berpuas hati dan terus ke langkah berikutnya. Jadi pada saya bagaimana ni Tuan? Satu, nak mengubah sikap guru kita untuk memahami bahawa soalan lisan ini sangat penting. Sebab contohnya kalau kita ambil subjek matematik Tuan sebab dalam subjek matematik untuk sifir ini kita sebut tu mental calculation tu Tuan. Sebab pada saya mental calculation yang secara lisan awal pagi yang kita bagi pada murid tu ataupun yang mula-mula masuk kelas, kita ambil 5 minit ataupun 2 minit, 3 minit, soalan yang lisan seperti itu sebenarnya dia akan lekat di bawah minda bawah sedar murid sebenarnya. Tetapi rata-rata guru kita ni macam, saya tak sebut keseluruhan, tetapi agak gagal juga dari aspek itu. Saya mohon pencerahan daripada Tuan. Terima kasih Tuan. Okey, terima kasih Puan Salma. Dia bertanyakan dengan soalan kepentingan soalan lisan dalam kalangan guru. Iaitu terdapat guru-guru yang tidak sabar. Okey, kadang-kadang dia soalan lisan tak dapat diajukan kerana guru terlalu nak mengejarkan masa. Katakan masa 1 jam tu nak menjaga masa, soalan lisan tu kadang-kadang diabaikan. Kemudian terdapat ke murid tak dapat nak memberi soalan lisan sebagainya. Okey, saya tak boleh, bukan kata tak boleh kalau nak bercerita tentang bagaimana kita nak mengajar guru, nak mewujudkan satu atau pendekatan ataupun nak dalam aspek soalan lisan inilah perkara yang mungkin yang Puan Salma kenal pasti berlakunya di sekolah di Ulu Selangor. Jadi untuk nak memberi jawapan yang pasti sini, bagi saya tak ada jawapan yang tepat. Kerana kalau boleh, saya boleh beri jawapan berdasarkan pengalaman jugalah. Okey. Mungkin pendekatan setiap guru tu berlainan Puan Salma. Saya pun pendekatan saya mungkin lain, pendekatan Puan Salma juga lain. Tetapi memandangkan soalan lisan itu juga penting, kita perlu juga menjalankan aspek itu. Jadi dekat sini kalau kita nak menyentuh tentang ada aspek perubahan, memang kita nak menyentuh perubahan ni satu perkara yang bukannya senang. Memang sekata bukan senang. Apatah lagi dengan sekarang yang pelbagai-bagai benda yang kita berikan kepada pihak sekolah dan untuk cikgu nak membuat perubahan dalam masa yang begitu dekat memang saya kata memang sukar. Tapi apa yang saya sarankan di sini ialah mungkin dalam proses bimbingan di kalangan SIC Plus ini mungkin boleh
bolehlah kita berangka satu program lepas ni, bagaimana kita nak tackle isu ini, iaitu dalam aspek penyoalan berbentuk lisan ini, bagaimana benda itu penting. Jadi mungkin satu SIC Plus bersama dengan PPD Usaha boleh merangka satu program lah, ataupun sebab saya tidak boleh memberikan terputus kat sini. Saya pun boleh memberikan bahawa di sini, kalau saya pandangan pribadi saya lah, guru itu sendiri kenalah berupaya kena self conscious tu kena ada lah. Okey, bermakna guru tu kena self conscious, kena ada dengan pengalaman dia, kena banyak, dia kena tu no doubt, dia kena banyak membaca, dia kena berbincang dengan rakan-rakan dalam panitia, kena buat PLC sebagainya. So bila berlakunya kalau kita buat PLC, contohnya dalam buat PLC, maka saya percaya dekat situ mesti akan terbit atau akan keluar soalan lisan dalam kita melakukan PLC itu, dan diharapkan dengan dalam panitia nanti itu bolehlah berbincang. Sekiranya guru itu tidak dapat menemukan soalan lisan, maka berbincang dalam panitia, mungkin ada ahli panitia yang boleh membantu. Saya tidak boleh kata yang lebih tepat daripada Puan Salma. Saya rasa saya berpandangan begitulah. Okey. Baik, terima kasih Tuan. Assalamualaikum Encik Zainuddin, boleh saya mencelah? Boleh. Itu pentingnya dalam aspek 4.1 itu tadi, iaitu guru sebagai perancang itu tadi. Okey. Ya. Dalam aspek 4.1 guru sebagai perancang tu, di tahap tindakan itu, ada yang kedua tu, menentukan kaedah pentaksiran dalam PDPC. Jadi semasa cikgu merancang untuk PDP yang dia akan jalankan itu, perlu dia membuat pentaksiran apa yang dia nak buat dalam PDP. Saya rasa Cik Zainuddin dah maklum dekat situ tadi, iaitu kaedah pentaksiran, menyoal, semua dah ada di situ. Jadi ini terpulang kepada kebijaksanaan guru tersebut lah. Okey, itu saja. Ya, saya setuju dengan poin yang betul. Sebab tu saya katakan tadi, kita tidak boleh nak mengatakan benda tu, sebab benda ni macam kata benda tu, dia, kalau kita tengok balik dia berulang-ulang semua dekat mana tempat tu berada. Macam apa ni Puan Zana kata betul, peringkat awal lagi kita. Sebab tu bila kita nak mengemuka soalan lisan ni, kita dalam guru sebagai perancang itu sepatutnya dah ada dah benda-benda itu. Alright? Okay. Sudah pukul berapa sekarang ya? Tak pukul 11. Ada soalan-soalan lain yang nak dikemukakan? Ataupun yang boleh berkongsi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Nurlina daripada PPD Petani Perdana. Yes. Okay. Perdana, ya. I remember you. Yeah. Saya hanya nak mencadangkan untuk sekolah-sekolah membuka kit kebat, kit pengajaran kebat, dan di situ sudah ada pelbagai aktiviti dan juga pelbagai kaedah untuk melaksanakan teknik penyoalan dan jenis soalan, dan juga di dalam PAK 21 ada beberapa aktiviti yang menjurus kepada murid bertanya soalan. Jadi seperti hot seat, seperti fishbowl. Bila you buat soalan di situ dan mereka akan rangkaikan lagi soalan lain, jadikan satu permainan yang menyeronokkan sehingga mereka lupa bahawa mereka sebenarnya sedang bertanya soalan. Bila seorang tanya, rakannya jawab. Jadi cikgu tidak bertanya soalan. Jadi benda ni seolah-olah mereka belajar merangkakan soalan. Jadi untuk budak-budak yang tidak tahu membina soalan, boleh diberi stem soalan. That means bahagian daripada soalan tu, isi soalan, bahkan bahagian belakang soalan tu boleh dijadikan isi yang daripada mata pelajaran itu. Apabila stem soalan tu sudah sedia di dalam kepala mereka, sebab pengulangan mata pelajaran berbeza-beza, mereka sudah tahu ini rangka soalan, ini bentuk soalan yang boleh ditanya dan dia masukkan isi dia. Jadi untuk guru-guru yang gagal mentanya soalan atau bersabar, there's such a thing as wait time. Jadi kita bila sebagai SISC dah lama melalui training ini, kita perlu menjadi pendengar. Jadi untuk guru, kita coach mereka menjadi pendengar dulu. Jadi di situ seperti yang Puan cakap tadi, rangka. Sebagai seorang guru, kebat soalan yang susah nak buat. Memang susah. Kita boleh tanya soalan 5WH tu tapi dia tak kebat.
Jadi kita kena rancang soalan yang sesuai. Jadi boleh buat aktiviti sesama guru-guru, terutama yang kurang berpengalaman, membuat PLC atau perbincangan, merangka soalan mengikut bab-bab mereka. Jadi ada dari soalan lokal, soalan global, sebab kadang-kadang guru tidak ada masa yang cukup untuk berfikir secara individu. Jadi PLC adalah satu cara. So, itu saja perkongsian saya. Terima kasih. I really agree with you. That's why Ada mention tadi. Dalam kita nak berkongsi itu, saya kata satu lagi approach yang paling baik ni adalah dia PLP lah. PLC itu approach yang paling bagus sebenarnya. Dan tadi you have mentioned hebatnya kit kan. So betul-betul semua kata just now lah, everything is there. Right? Cuma kita perlu meraka dan kita rancang dan sebagainya lah. So thank you for the sharing of the idea. Very good just now. Thank you very much. Okay, Puan Zarina. Okay, saya kira ini. Halo, ada soalan lagi ke? Assalamualaikum Cik Zainuddin. Waalaikumsalam. Ada lagi soalan? Okey, saya pengetua SMK Perempuan Seri Aman. Saya cuma nak memberi saranan pengalaman saya semasa mentadbir di sekolah amanah, di mana saya rasakan saya hanya nak berkongsi je lah berkaitan dengan aspek 4.5.1 masih lagi berkaitan refleksi yang pada saya sangat penting sebagai seorang guru apabila membuat PDPC, iaitu apa yang saya belajar konsep unpacking LO dan juga SC, iaitu success criteria yang diamalkan di sekolah amanah, iaitu yang dilaksanakan pada penghujung sesi PDPC. Di situ sebenarnya ia dapat dimanfaatkan untuk pelbagai aspek apabila murid diberikan a piece of maknanya kita unpack balik di SC dan beri kepada murid untuk membuat penilaian. Dan di situ sebenarnya dia dapat memberi refleksi kepada guru sejauh mana pengajaran yang dilaksanakan pada hari itu muridnya belajar. So that is the perkara baru yang diamalkan di sekolah amanah dan saya rasa sangat berkesan, bukan hanya untuk refleksi, malah ia juga dapat dijadikan sebagai orang kata macam apa yang berlaku dalam bilik darjah. Evident untuk kita tunjukkan bahawa tahap apa yang nak dicapai itu dapat dinilai dengan melaksanakan konsep unpacking LO dan SC. Itu sahaja perkongsian saya, Encik Zainuddin. Terima kasih. Thank you very much. So saya apa ni Puan boleh berkongsi lah pasal amanah ni memang dia sebenarnya dia ada stand di sini lah. Masa dah pernah pergi ke sekolah amanah, tu dia SMK Pulau Indah memang sekolah tu saya tengok kalau nak segi kalau nak bagi skor lah, kalau saya bagi skor tentang skor ni saya rasa saya tak boleh nak hide anything pasal everything semua dia buat. Okay, so mungkin pendekatan amanah tu kalau dah boleh digunakan pakai lah. So thank you for the sharing of idea just now dan saya memang setuju lah benda-benda ni. Kadang that's why I say just now benda-benda ni kadang kita jangan anggap sebagai satu yang rigid ya. Kita melihat benda sebagai satu proses. So whatever yang kita rasakan benda tu sesuai dengan persekitaran sekolah kita dengan our school situation, why not kita applykan benda-benda yang kita rasakan perlu. Okay, thank you for the sharing just now. Okay, Puan Zarina, any more? Okay, saya kira ini merupakan soalan ataupun pandangan yang terakhir itu tadi. Okay, jadi seterusnya saya mewakili sektor pembelajaran mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada Encik Zainuddin atas perkongsian ilmu yang penuh bermakna itu tadi. Jadi pihak kami mengharapkan mungkin ada lagi perkongsian yang kita akan lakukan selepas ini dan saya lebih mengutamakan kepada SISC Plus lah untuk membantu guru-guru yang begitu hampir dengan guru dalam meningkatkan standard pengajaran guru. Okay. Jadi harapan kami lah pertemuan di Maya ini akan berterusan selagi PKP itu berlangsung lah. Okay.
apa-apa kesulitan, apa-apa yang berlaku kesilapan tu dimohon maaf lah, maklumlah secara maya ini tadi kan. Ya. Jadi saya akhiri dengan sedikit pantun. Mari dipetik si bunga raya, si bunga dipetik di tepi perigi. Terima kasih Tuan berjumpa di maya, di lain masa berjumpa lagi. Jadi ribuan terima kasih diucapkan kepada Encik Zainuddin. Assalamualaikum. Yes, sama-sama. Slide ada? Nanti saya akan forward this slide. Okey, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum.